Pada 13 Februari 2017, yang di mana pada hari tersebut adalah hari Isnin, dua orang remaja perempuan yang bernama Abigail Williams berumur 13 tahun, nama panggilan dia adalah Abby, dan Liberty German berumur 14 tahun, nama panggilan dia adalah Libby. Kedua-dua remaja perempuan tu pergi hiking dekat sebuah kawasan yang bernama Monon High Bridge Trail di Delphi, Indiana, US. So, untuk pengetahuan anda, Monon High Bridge ni adalah sebuah jabatan bersejarah yang di mana ianya siap dibina pada tahun 1891 dengan tujuan untuk digunakan sebagai laluan kereta api yang membawa barang dagangan ke seluruh United States ataupun seluruh US. Dan jabatan tersebut digunakan daripada 1891 sehinggalah 1987, lebih kurang 96 tahun ianya beroperasi. Dan selepas 96 tahun kemudian, pada tahun 1987 tu jugalah jabatan tersebut mula terbiar disebabkan ianya tidak diperlukan lagi ataupun ianya tidak digunakan lagi, guys. So, itu adalah Monon High Bridge. Tapi kedua-dua remaja ni hiking dekat Monon High Bridge Trail. Ada trail dekat belakang dia tu. So, Monon High Bridge Trail ni adalah laluan untuk pergi ke Monon High Bridge yang di mana laluan tersebut agak semak samun, guys. Kiranya siapa-siapa yang nak pergi ke Monon High Bridge tu, mereka perlu tempuh laluan yang bersemak samun terlebih dahulu, and then barulah mereka akan sampai ke Monon High Bridge tu, guys. So, cerita dia pada 13 Februari 2017, iaitu pada pukul 1.35 PM or 1.35 petang, kedua-dua remaja tersebut, mereka berdua telah dihantar ke Monon High Bridge Trail oleh kakak kepada Libby yang bernama Kelsey German. Jadi si Kelsey German tu turunkan diorang daripada kereta dekat tempat parking kereta di Monon High Bridge Trail, dan setelah Abby dengan Libby memulakan diorang punya hiking, Kelsey German iaitu kakak kepada Libby itu pun beredar daripada situ, guys. Dia punya cerita, guys, kakak Libby akan hantar diorang dekat situ, and then bapa Abby akan ambil diorang pula dekat situ, tau. So, kita sambung cerita kita tadi yang di mana setengah jam kemudian, iaitu pada pukul 2.05 petang, mereka berdua pun tiba di Monon High Bridge yang di mana pada pukul 2.05 petang tu, Libby mengupload satu gambar dekat dia punya Snapchat account yang menunjukkan gambar Monon High Bridge. And selepas 2 minit kemudian, iaitu pada pukul 2.07 petang, Libby mengupload satu lagi gambar yang menunjukkan Abby sedang berjalan melintasi Monon High Bridge. Dan itu adalah momen-momen terakhir mereka yang di mana mereka didapati telah hilang dengan secara tiba-tiba after that, guys. So, diorang punya plan tadi adalah kakak Libby akan hantar dan bapa Abby akan ambil diorang. Betul tak? Jadi, pada pukul 3.15 petang, bapa kepada Abby pun tunggulah dekat tempat yang dijanjikan. Tapi diorang tak datang, tau. Diorang tak ada. Dan selepas beberapa ketika kemudian, bapa Abby terus menghubungi keluarga Libby untuk memberitahu yang mereka berdua tidak datang ke tempat yang dijanjikan tu. Maka, keluarga Abby dan keluarga Libby terus memulakan pencarian mereka di sekitar kawasan yang mereka berdua lalui. Akan tetapi, tetap tidak dijumpai, dan akhirnya keluarga Abby dan keluarga Libby membuat keputusan untuk melaporkan kehilangan mereka berdua kepada pihak polis pada pukul 5.30 petang, guys. And then setibanya polis dekat sana, mereka terus memulakan pencarian untuk mencari Abby dan Libby, dan polis tidak mengesyaki ada sebarang aktiviti jenayah yang berlaku kepada mereka berdua. Polis time tu dia just assume kemungkinan mereka berdua sesat dekat dalam kawasan hutan, ataupun kemungkinan mereka berdua sengaja nak sorokkan diri daripada keluarga mereka. Just like that. Tetapi teori yang dibuat oleh pihak polis teramatlah salah, yang di mana pada keesokan harinya, iaitu pada waktu tengah hari, Abby dengan Libby dijumpai dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa di bahagian timur Monon High Bridge, guys. Lebih kurang dalam 800 meter daripada timur Monon High Bridge tu. Bagaimana mereka dibunuh, bagaimana perkara tersebut boleh terjadi, pihak polis merahsiakan beberapa perkara tersebut daripada publik dengan alasan untuk kekalkan integrity of the case. Jadi sekarang ni, guys, publik tahu ada kes bunuh dekat tempat diorang, tapi diorang tak tahu macam mana boleh terjadi. Dibunuh dengan cara apa, dibunuh dengan menggunakan apa, siapa pembunuhnya. Diorang tertanya-tanya, takkanlah tak ada DNA suspek dekat tempat kejadian or DNA suspek dekat barang-barang bukti yang ditinggalkan dekat situ, kan? And even benda tu menjadi persoalan kepada pihak polis. Polis tetap tidak memberitahu sama ada mereka dapat mengenal pasti DNA or tidak dapat mengenal pasti DNA suspek. Semuanya dirahsiakan kecuali ada beberapa fakta kes yang telah
diriliskan kepada publik. So yang pertama adalah maaf sebelum tu Kero nak bagi tahu yang actually kes ni telah dibantu oleh pihak FBI sekali. Bukan polis sahaja yang terlibat, FBI pun turut serta sekali dalam kes ni kerana ianya digambarkan terlalu sulit untuk diselesaikan oleh pihak polis sahaja. Dan mereka memang memerlukan kepakaran daripada pihak FBI untuk membantu dalam siasatan. Maka hasil daripada siasatan yang telah dibuat oleh pihak FBI meriliskan beberapa fakta kes yang di mana yang pertama sekali adalah suspek didapati mempunyai ketinggian yang dianggarkan sebanyak 1.6 hingga 1.7 meter dengan berat dilanggarkan sebanyak 80 hingga 90 kilogram. Mereka juga menyatakan ketika kejadian suspek memakai seluar jeans berwarna biru, jaket ataupun kot berwarna biru dan juga hoodie. So yang kedua, hasil kerjasama dengan pihak polis, mereka meriliskan satu lukisan gambaran muka suspek pada 17 Julai 2017 yang di mana ianya telah dilukis oleh pelukis FBI. So lukisan ni menunjukkan seorang lelaki yang agak berumur, mempunyai janggut, memakai sebuah topi yang dipanggil sebagai flat cap dan memakai hoodie. Yang ketiga, mereka meriliskan satu lagi lukisan gambaran muka suspek pada 22 April 2019 setelah 2 tahun kemudian, yang di mana lukisan ni agak berbeza sedikit dengan lukisan yang pertama, yang di mana ianya menunjukkan seorang lelaki yang lebih muda dan umurnya dianggarkan di antara 18 sehingga 40 tahun. Walaupun ianya diriliskan pada tahun 2019, actually lukisan ni telah dilukis selepas beberapa hari mayat Abby dan Libby dijumpai. Maksudnya lukisan tu telah dilukis pada tahun 2017 selepas beberapa hari mayat Abby dengan Libby dijumpai, guys. So semua ni adalah hasil siasatan yang mereka dapat, hasil daripada collecting information daripada saksi-saksi yang hiking sekali dekat situ, dan juga bukti yang paling besar sekali iaitu diorang dapat daripada video yang direkod oleh Libby sebelum dia dibunuh. All the information yang pihak berkuasa riliskan adalah hasil daripada testimoni saksi dan juga video yang Libby record sebelum dia dibunuh. Yes, Libby ada record video seseorang yang dipercayai berkemungkinan menjadi suspek kepada kes pembunuhan diri dia. And masa dia record tu, guys, lelaki berkenaan berada dekat atas Monon High Bridge sedang berjalan menuju ke arah mereka berdua. So dalam video yang telah direkodkan oleh Libby tu, ianya menunjukkan seorang lelaki dengan berpakaian flat cap, jaket biru, hoodie dekat bahagian dalam dan seluar jeans yang berwarna biru serta berjanggut, dan ianya menunjukkan lelaki berkenaan sedang berjalan menuju ke arah Abby dan Libby sambil berkata, "Guys, down the hill." Guys, down the hill. Guys, down the hill. Libby ni, guys, kita boleh samakan dengan Amber Tucaro, iaitu video yang sebelum ni yang di mana mereka berdua ni boleh hidu, diorang boleh smell, diorang ada insting something bad nak berlaku kepada mereka dan mereka do something. Mereka tahu mereka ada something bad nak berlaku kat mereka, mereka do something, mereka buat sesuatu untuk dijadikan sebagai bahan bukti yang boleh membantu dalam siasatan. Walaupun Libby sudah tiada, tapi pihak polis dan FBI memuji tindakan yang dilakukan oleh Libby tu, guys. Okay, guys, secara dasarnya kes ni berlaku pada 13 Februari 2017 yang di mana Abby dengan Libby dibunuh. And then 17 Julai 2017 iaitu selepas 5 bulan kemudian, polis meriliskan lukisan gambaran muka suspek. And then dalam pada tahun 2017 tu juga, polis ada meriliskan video dan juga audio suspek. And then after that, kes disenyapkan daripada publik terus sehinggalah 2 tahun kemudian iaitu pada 22 April 2019, polis meriliskan satu lagi lukisan gambaran muka suspek tapi bentuk muka dia lebih muda. And then 3 tahun kemudian iaitu pada tahun 2022, seorang lelaki yang bernama Richard Allen berumur 50 tahun telah ditangkap dan dituduh membunuh Abigail Williams dan Liberty German. Alright, semasa perbicaraan pada 28 Jun 2023 iaitu pada tahun lepas, mahkamah telah membuka 118 dokumen mahkamah yang mendedahkan Richard Allen telah mengaku kepada isteri dia sendiri yang di mana dia telah membunuh Abby dan Libby, dan pemberitahuan tersebut adalah ketika Richard Allen berada di dalam Westville Correctional Facility. Pada masa tu, si Richard Allen ni telah dipenjarakan selama 5 tahun disebabkan oleh jenayah clerical error ataupun dalam bahasa Melayunya kesilapan yang dibuat ketika menyalin ataupun ketika menulis dokumen. Jenayah tu tak pasti jenayah kes apa, tapi itulah jenayah yang dia buat sampaikan dia kena penjara 5 tahun dekat Westville Correctional Facility tu, guys. Okey, semasa Richard Allen berada dekat dalam penjara itulah dia telah memberitahu kepada isteri dia yang dia telah membunuh kedua-dua remaja perempuan tersebut. And bukan dengan isteri dia je dia mengaku, dia bagi tahu pasal benda tu. Dia juga mengaku kepada mak dia yang dia telah membunuh Abby dan juga Libby
lagi, and secara keseluruhannya Richard Allen telah mengaku dia yang bunuh kedua-dua remaja tersebut sebanyak 5 kali ketika di dalam panggilan or ketika sedang call, guys. Akan tetapi peguam Richard Allen mengatakan bahawa apa yang dikatakan oleh Richard Allen ketika di dalam phone call tu tidak boleh dipercayai oleh kerana kesihatan mental dia yang tak berapa nak okey sangat at that time, guys. Dan pada tahun 2023 tu, satu gambar yang menunjukkan bagaimana keadaan mayat Abby dan Libby dijumpai telah tersebar di internet, guys. Kalau Carol boleh letak, Carol akan letak gambar tu. Kalau tak boleh, Carol just explain je. Carol minta maaf, takut YouTube kacau. Gambar tersebut bukanlah gambar yang sebenar. Dia just macam sebuah grafik sahaja yang menunjukkan rupa bentuk ketika mayat mereka berdua ditemui, yang di mana jika kita lihat jasad Abby, tangan dia telah dirapatkan ke muka, kaki kanannya bersilang, dan yang anda lihat garisan merah tu difahamkan adalah ranting kayu. So anda lihat jasad Libby pula, tangan kiri dia telah diangkat ke arah pokok dan ranting kayu diletakkan bersilang-silang di atas badan dia. So apa yang penyiasat dapati, kemungkinan ini adalah pembunuhan yang berdasarkan ritual. Dia melakukan pembunuhan dengan tujuan untuk melakukan ritual, tapi ritual apa yang ingin dilakukan tidak pasti kerana sang pembunuh tu masih belum ditemui. Richard Allen pun masih di dalam perbicaraan. Memang betul dia mengaku, tapi kita kena tunggu sampai kes ni settle baru boleh dapat tahu dengan lebih mendalam siapa yang bunuh. Adakah Richard Allen memang betul-betul bunuh diorang ataupun Richard Allen mempunyai masalah mental. So perbicaraan Richard Allen akan diteruskan pada 24 Januari 2024, guys. Tak bulan ni. And kalau ada apa-apa update selepas perbicaraan 24 Januari nanti, Carol akan update insya-Allah. So guys, pengajaran kepada kes ni adalah secara dasarnya kita boleh lihat parents, mak bapak perlu menitik beratkan tentang soal keselamatan anak-anak. Lagi-lagi jika mereka masuk ke dalam kawasan yang macam gitu. Tapi itulah benda nak jadi kan. Walhal pun kita perlu alert dengan situasi-situasi yang macam gini, guys. Nauzubillah, memang kita tak minta, cuma kita kena always peka lah dengan keadaan sekeliling. Tapi betul lah, kalau benda nak jadi memang jadilah kan. Cuma kita kena banyak-banyak berdoa supaya dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Minta dijauhkanlah. Carol rasa itu saja untuk video kali ini. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.